Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu masih lagi menyambung sejarah tingkatan 4, bab 2, kebangkitan nasionalisme. Fokus tajuk pada kali ini ialah berkaitan dengan siri yang ketiga, tajuk 2.5 dan 2.6. Jom kita belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Untuk makluman semua pelajar, subtajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita, diikuti oleh tajuk 2.6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Mau pelajar, standard pembelajaran yang ingin cikgu capai dalam perkongsian ini ialah pelajar dapat memerihalkan latar belakang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Kita lihat dulu bagaimanakah kesedaran nasionalisme di negara kita muncul. Peringkat awal, kesedaran ini adalah apabila berlakunya ancaman daripada luar ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada era tersebut, Sultan Mahmud Shah telah diserang oleh Portugis sebanyak 3 kali. Usaha nasionalisme semakin memuncak apabila baginda berusaha untuk mendapatkan kembali Melaka daripada tangan kuasa Portugis. Nasionalisme seterusnya bermula apabila ancaman luar semasa perjuangan Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah yang menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI untuk mendapatkan semula daripada British. Nasionalisme ini diteruskan lagi oleh tokoh-tokoh pejuang kebangsaan pada era abad ke-19 dan awal abad ke-20. Usaha pejuang-pejuang ini adalah untuk menuntut kebebasan dari ancaman luar dan mendaulatkan wilayah-wilayah mereka. Antara tokoh-tokoh pejuang kebangsaan kita ialah seperti Tok Janggut di negeri Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbung di negeri Terengganu, Rentak di negeri Sarawak, Mak Saleh di negeri Sabah dan beberapa lagi tokoh pejuang bagi setiap negeri di tanah Melayu. Perjuangan ini diteruskan lagi pada abad ke-20 apabila munculnya gerakan Islah yang dipelopori oleh Syekh Al-Hadi. Perjuangan dilakukan melalui penulisan kreatif dan akhbar, contohnya oleh Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zakbar. Perjuangan juga digerakkan melalui pertubuhan sosioekonomi, contohnya perjuangan Ibrahim Haji Yaakob. Tajuk yang kedua, kita lihat apakah faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Faktor perjuangan nasionalisme berpusat kepada 6 sebab ataupun faktor. Pertama, berkaitan dengan peranan agama. Kedua, penulisan kreatif. Ketiga, media cetak. Keempat, sistem pendidikan. Kelima, kemunculan golongan intelektual. Dan yang terakhir, pengaruh luar dan pengaruh serantau. Kita akan lihat satu persatu faktor-faktor kemunculan gerakan
nasionalisme. Faktor yang pertama, munculnya gerakan nasionalisme kerana adanya tokoh-tokoh seperti Syed Jamal al-Din al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh. Gerakan ini melibatkan peranan agama melalui falsafah yang diperjuangkan oleh gerakan Islah di Mesir. Perjuangan ini menyeru penduduk tempatan kepada ajaran Islam yang sebenar, dan gerakan ini juga menentang imperialisme barat di negara Islam. Diikuti pula oleh sebab-sebab ataupun faktor-faktor hasil daripada penulisan kreatif. Penulisan kreatif ini merujuk kepada hasil kesusastraan yang telah dihasilkan pada masa tersebut seperti novel, cerpen dan puisi. Melalui penghasilan penulisan kreatif ini memberi impak kepada rakyat untuk menaikkan semangat bagi memahami realiti hidup masyarakat ketika dijajah oleh kuasa imperialisme. Contohnya ialah novel Melor Kuala Lumpur, Putera Gunung Tahan dan Anak Mak Lela Gila. Faktor seterusnya ialah berkaitan dengan kemunculan media cetak pada masa tersebut, termasuklah akhbar dan majalah seperti Al-Imam yang turut memperjuangkan dan menjadi penyebar maklumat dan berita kepada penduduk tempatan berkaitan dengan perjuangan ataupun yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh golongan penjajah. Antara akhbarnya ialah akhbar Al-Imam, akhbar Pengasuh, Jawi Peranakan dan Fajar Sarawak. Melalui akhbar Fajar Sarawak, penduduk dapat mengkritik dasar pemerintahan Brooke yang mengabaikan hak dan kepentingan rakyat Sarawak. Seterusnya, kita lihat pula peranan yang dimainkan oleh institusi pendidikan dalam menyemarakkan lagi semangat dan gerakan nasionalisme. Terdapat penubuhan beberapa institusi pendidikan, termasuklah penubuhan madrasah seperti Madrasah Al-Atas di Johor Bahru yang menerima idea nasionalisme melalui kunjungan para ulama kaum muda ke madrasah tersebut. Kedua ialah melalui institusi pendidikan seperti Maktab Perguruan Sultan Idris SITC dapat melahirkan golongan pemimpin yang memimpin rakyat menuntut hak pendidikan dan memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah. Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk mendesak British melakukan pembaharuan dan perubahan di tanah Melayu. Faktor yang keseterusnya ialah berkaitan dengan kemunculan golongan intelektual. Antara golongan intelektual adalah lepasan daripada Timur Tengah seperti Syed Sheikh Al-Hadi. Terdapat juga lepasan golongan intelektual daripada pendidikan Inggeris dan Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob. Peranan tokoh-tokoh ini telah menggunakan akhbar dan menubuhkan persatuan yang bersifat sosio-ekonomi dan politik. Ianya bertujuan untuk menyedarkan rakyat tentang semangat nasionalisme dalam menentang penjajah.
Faktor yang terakhir ialah berkaitan dengan adanya pengaruh luar dan serantau. Kebangkitan nasionalisme juga hasil daripada pengaruh dan kebangkitan yang berlaku, iaitu pan-Islamisme yang menyeru umat Islam melakukan perubahan dan mengikut ajaran Islam yang sebenar. Terdapat juga contoh kejayaan, iaitu kejayaan Jepun berjaya menewaskan Rusia, telah berjaya membuka mata penduduk tempatan berjuang untuk mempertahankan tanah air. Contoh lain ialah revolusi Cina yang dilakukan oleh Dr. Sun Yat-sen telah berjaya menewaskan kerajaan Manchuria dan menubuhkan Republik China. Terdapat juga perjuangan yang berlaku di negara India oleh Mahatma Gandhi yang berjaya menentang British tanpa menggunakan kekerasan. Dan yang terakhir, perjuangan yang dilakukan oleh George Rizal di Filipina dan Sukarno di Indonesia juga telah menyemarakkan semangat menentang penjajah. Secara rumusannya, kesedaran nasionalisme telah lama wujud dalam pemikiran dan tindakan tokoh di negara kita, sama ada daripada pihak sultan, pembesar, tokoh agama, wartawan, guru, penulis maupun daripada golongan rakyat. Hal ini dapat dilihat melalui gerakan yang dilakukan secara terbuka maupun setempat ataupun melalui idea-idea penulisan dan berpersatuan yang terus berkembang bagi mempengaruhi masyarakat kemudian. Tajuk ini akan bersambung lagi untuk perkongsian seterusnya. Sebagai pengakhiran hasil pembelajaran ini, cikgu mengharapkan pelajar menjawab latihan pengukuhan supaya pelajar dapat mengulang kaji dan memahami hasil pembelajaran yang ingin cikgu sampaikan dalam tajuk bab 2, 2.5 dan 2.6. Setakat ini saja perkongsian daripada cikgu. Jangan lupa subscribe, like and share channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.